Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah dua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 10, 11 dan 12 surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Ayat 10, 11 dan 12 surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka aku berkata kepada mereka itu, hendaklah kamu sekalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu, kerana bahwasanya Tuhan kamu itu Maha Pengampun. Setelah kamu mendapat pengampunan dari Allah, setelah kamu mendapat pengampunan dari Tuhanmu, nescaya dihantarkan, diutuskan ke penempatan dan kediaman kamu air hujan yang melimpah ruah diturunkan dari langit. Dan Allah jualah yang akan menyuburkan kembali kebun-kebun, ladang-ladang yang selama ini kamu mengusahakannya. Dan Allah jualah yang menyuburkan
kesihatan anak pinak kamu, dan Allah menambahkan harta benda kamu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus mengalirkan sungai-sungai untuk keperluan hidup kamu. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 10 surah Nuh, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa nabi-nabi, rasul-rasul yang diutuskan mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan dunia. Ianya dibuktikan dengan nasihat daripada junjungan mulia baginda Nuh alaihi salam kepada umatnya, agar umatnya mementingkan agama daripada kepentingan dunia. Sebaik sahaja dirundung malam, jangan memikirkan keduniaan semata-mata. Apabila dirundung malam, sedarkan dan insafkan diri ini agar mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tak putus-putus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tindakan yang paling utama dan tindakan yang pertama. Apabila seseorang itu ditimpakan musibah, apabila seseorang itu dirundung malam, apabila seseorang itu berhadapan dengan malapetaka, mara bahaya, maka letakkan agama di hadapan, kepentingan agama didahulukan. Muhimmati, ini adalah tunjuk ajar setiap nabi rasul yang diutuskan. Begitu juga junjungan mulia baginda Musa alaihi salam apabila bangsa Yahudi Bani Israel didatangkan musibah, wabak penyakit. Perkara pertama yang diutarakan oleh baginda Musa alaihi salam kepada bangsa Yahudi Bani Israel, minta ampunlah kepada Allah. Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Memberi keinsafan kepada bangsa Yahudi Bani Israel. Agama didahulukan, agama menjadi keutamaan. Baginda Musa alaihissalam tak menyatakan apabila umatnya didatangkan musibah, malapetaka, mara bahaya, wabak penyakit, baginda Musa tidak terus mengajukan soalan bagaimana hartamu, bagaimana kedudukan pangkatmu, bagaimana anak pinakmu. Tetapi perkara yang pertama diajukan, mintalah ampun kepada Tuhanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik baginda Nuh alaihissalam maupun baginda Musa alaihissalam maupun nabi-nabi rasul-rasul yang lain. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Aku memberi nasihat kepada umatku, hendaklah sekalian kamu memohon ampun daripada Tuhanmu di atas kesalahan yang kamu lakukan, kerana bahawasanya Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menjelaskan siapa pun yang menjalani hidup di bumi Allah ini tak boleh lari daripada muhimmatani, dua kepentingan. Siapa pun yang menjalani hidup di bumi Allah ini tak boleh lari daripada muhimmatani, dua kepentingan. Muhimmaddin, muhimmad dunya. Muhimmuddin, muhimmud dunya. Yang pertama kepentingan agama, dan yang kedua kepentingan dunia. Nabi-nabi, rasul-rasul diajarkan agar menasihati umat masing-masing apabila berhadapan dengan musibah, malapetaka, mara bahaya. Kepentingan agama didahulukan daripada kepentingan dunia. Apabila kepentingan agama didahulukan daripada kepentingan dunia, tak perlu khawatir. Allah yang mendatangkan musibah, Allah juga yang mengangkatkan musibah. Allah yang mendatangkan kemusnahan, Allah juga yang melenyapkan kemusnahan. Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan apa jua usaha manusia, baik di bidang pertanian, pembangunan. Allah juga yang akan membina semula apa jua usaha manusia yang terbantut. Allah bina semula penghidupan manusia. Sebab itu pada ayat yang ke-11 surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Di antara langkah-langkah pemulihan yang Allah Ta'ala sediakan kepada mana-mana jua penempatan yang di muka bumi yang Allah musnahkan. Mana-mana jua penempatan di muka bumi yang Allah Ta'ala telah musnahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji Allah akan datangkan pemulihan. PKP pemulihan. Bagaimana dipulihkan? Pemulihan yang pertama, pemulihan al-munah wal mausim, pemulihan cuaca dan musim. Allah datangkan limpahan air hujan dari langit, membasahi muka bumi. Kalaupun ada penempatan yang menghadapi banjir, dek limpahan air hujan, itu penanda betapa Allah
memberi pengampunan, lalu dilimpahkan dari langit ke bumi dengan limpahan yang banyak, hujan yang lebat, midrara, yursilis samaa alaikum midrara. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, tahun ini monsun barat daya menjadi berbanding dengan tahun lalu. Saya dijemput untuk menunaikan solat hajat. Begitu juga al-istisqa, solat minta hujan, di dam empangan Gunung Pulai tahun lalu pada pertengahan Jun tahun lalu. Pertengahan Jun 2019, empangan Gunung Pulai airnya hanya tinggal 45%, kurang dari separuh. Empangan Gunung Pulai itu dia ada 3 empangan. Ketiga-tiga empangan semuanya susut 55%. Air yang mampu ditakung hanya 45%. Jun 2019. Maka saya pun dijemput untuk menunaikan solat minta hujan. Setibanya saya, hujan telah turun lebih awal, walaupun hujan turun sekadar 15 minit sahaja. Maka saya ubah. Kita tak perlu solat minta hujan, kita solat sunat hajat terdahulu sebab, dan solat sunat hajat terkemudian sebab. Sababuha mutaqaddiman wa sababuha mutaakhiran. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baik, setelah maknanya selesai solat hajat terdahulu sebab, solat hajat terkemudian sebab. Itu anjuran daripada Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Alhamdulillah, Allah perkenankan. Allah perkenankan hujan turun sedikit-sedikit. Kini dam empangan Gunung Pulai melimpah air. Kalau tuan-tuan pergi sekarang, air melimpah. Bulan yang sama, kering bulan yang sama, airnya melimpah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Monsun barat daya berdaya maju. Bayangkan 2019 Pontian dicatu airnya selama 3 bulan. 3 bulan Pontian dicatu airnya. Sejarah belum pernah Pontian dicatu airnya. 2019 tahun ini sama ada parit medirene gembira. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, limpahan air hujan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Yursilis samaa alaikum midrara. Itu pemulihan awal. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah datangkan pemulihan peringkat kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi nilai tambah kesuburan tanah. Begitu juga kesuburan di alam daratan, di alam lautan, di alam haiwan, di alam tumbuhan, alam manusia subur.
wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ayat 12 surah Nuh. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apapun Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menekankan dalam memberi kupasan dan penafsiran ayat 10 hinggalah ke ayat 11 surah Nuh. Muhammadin, kepentingan agama. Apabila berlaku sahaja sesuatu, kita kena merujuk kepada yang maha agung lagi maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Tak perlu nak menuding siapa, ini angkara siapa. Buang masa. Sebagai seorang manusia, hamba yang serba lemah ini, apabila ditimpakan musibah, malapetaka, mara bahaya, yang pertamanya letakkan kepentingan agama, Muhammadin. Merujuk kepada yang maha agung lagi maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Akui kelemahan, kekurangan, kecacatan, mohon pengampunan. Itu jalan yang pertama. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan pakej pemulihan. Kerana di bumi Allah ini ada tukar gantinya. Sebagaimana kuliah pada minggu yang lalu saya kemukakan kepada tuan-tuan ayat 140 surah Ali Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kesenangan-kesenangan yang dikecapi hari demi hari, begitu juga kesusahan-kesusahan yang terpaksa ditempuhi hari demi hari. Kami jualah yang telah menggilir-gilirkan di kalangan manusia. Menggilir-gilirkan. Dan setiap giliran ada gantinya. Gilir ganti. Setelah digilirkan kita dengan kesusahan, wabak, Allah akan membuat gantian. Setakat gantian daripada Perdana Menteri, pemberian-pemberian itu memang tak pernah cukup. Kalau setakat saya mendapat 1,000, alhamdulillah. Tapi yang saya nak 20,000, bukannya 1,000. Ya, ada juga pemberiannya. Dengan kata lain, kalau kita mengharapkan makhluk tak dapat memberi dan memenuhi keperluan dan kehendak makhluk itu sendiri. Kita letakkan Muhammadin, kepentingan agama, daripada kepentingan yang lain-lain. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagulah Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan gantian. Diganti. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, tak timbul apa yang berlaku kepada Hong Kong setelah selamat, keadaan beransur pulih, datang kembali COVID-19 gelombang kedua. Begitu juga datang kembali COVID-19 gelombang kedua di negara China. Wuhan mula pulih. Banyak lagi tempat lain yang bakal menerima bahananya. Shanghai,
Guangzhou, aku tak tahulah. Aku tak pernah ke negara China. Hanya hari-hari mendengar petuturan China. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi para sahabat, apabila para sahabat datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak dapat tidak para sahabat mengajukan masalah masing-masing. Sahabat ini ada masalahnya begini, sahabat itu ada masalahnya begitu, begini begitu. Apa jawapan daripada lidah mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inni la astaghfirullah fil yaumi wa lailati 70 marratan. Bahwasanya aku juga memohon ampun dengan Tuhanku setiap hari, siang dan malam. Aku beristighfar sebanyak 70 kali. 70 marratan, 70 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad dan ditulis mula dalam kitab Mafatihul Ghaib oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ingat bahawa dosa sama seperti penyakit. Kalau penyakit tu dia berjangkit, dosa pun berjangkit. Kalau penyakit tu merebak, dosa pun merebak. Apabila penyakit berjangkit dan merebak, bapa kena, berjangkit pula kepada anak-anaknya, berjangkit pula kepada cucunya, berjangkit pula kepada jiran tetangganya. Penyakit itu berjangkit dan merebak. Begitu juga dosa. Dosa itu berjangkit dan merebak. Mula-mula si ayah yang melakukan dosa, berjangkit pula anak pun sama melakukan dosa. Cucu pun sama melakukan dosa. Jiran pun merebak ke jiran pun sama melakukan dosa. Wal-i'yazubillah. Maka ayat 10 surah Nuh, Allah berikan pedoman memohon ampun kepada Allah merupakan muhimmat din, keutamaan agama Allah. Beristighfar ada nilai yang Allah Ta'ala letakkan. Istighfar itulah pemutus dosa. Istighfar itulah pemutus wabak dosa, merebaknya dosa, berjangkitnya dosa. Begitu juga yang lain-lain. Bagi kita yang merasakan sudah selesa, tapi nampaknya negeri Sarawak mula melahirkan ketakutan kerana kes COVID-19 mula berputik kembali di Sarawak sana. Apakan daya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Imam Al-Hakim, likulli da'in dawa'un wa dawa'uz dzunub al-istighfar. Segala sesuatu, segala penyakit ada ubatnya. Ubat bagi penyakit dosa itu adalah beristighfar. Likulli da'in dawa'un. Segala penyakit ada ubat. Ubat bagi penyakit dosa adalah beristighfar.
Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dalam masa-masa yang terluang ini kita banyakkan beristighfar. Beritahu kepada anak isteri agar memperbanyakkan istighfar. Beritahu kepada rakan taulan agar kita memperbanyakkan istighfar. Allah yang akan memulihkan keadaan. Tak ada siapa yang dapat menanganinya. Manusia berapa lama lagi sanggup PKP? Itu je. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa lama lagi manusia sanggup PKP? Tak sanggup. Ya, setakat apa yang diusahakan manusia mampu mengurangi, tetapi tak mampu menangani dengan jalan yang terbaik. Apapun firman Allah dan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup jelas untuk kita jadikan pedoman panduan. Selamat daripada malapetaka, mara bahaya, salah silap, mohon jutaan kemaafan jua. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana